Kemudian yang keempat, soalan yang ditanya, kenapa kita rasa kecewa? Dalam Quran ada beritahu dalam surah Al-Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Kita kecewa ni, maka ni ayat dalam Quran beritahu, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Bila diuji oleh Allah, tenang, ingat Allah banyak-banyak, kerana Allah sedang meninggikan darjat orang yang sedang diuji. Ingat tu. Yakinlah sifat orang mukmin tidak akan rasa kecewa atau putus asa, kerana orang mukmin akan sentiasa redha dengan qada dan qadar. Jika kita merasa kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita orang beriman dan bertakwa, maka akan hilanglah perasaan negatif ini. Itu sebab kena buang. Ingat ya, jangan nak kecewa-kecewa sangat. Kan? Contohnya kita masuk dalam senarai nama dapat BRIM. Cucuk duit baki anda RM30. Tak masuk lagi duit BRIM ni. Kecewa. Beratur panjang cucuk duit tak masuk lagi. Minggu depan tak masuk lagi. Minggu depan tak masuk lagi. Kita pun mengamuk. Tak sabar mengamuk dekat pejabat ni. Kenapa ni nama saya ada tapi duit tak masuk-masuk lagi? Cek balik. Rupa-rupanya kita selama ni memang tak pernah ada nombor akaun. Kita daripada dulu daftar nombor akaun isteri kita. Lah, duit dah masuk rupanya. Masuk akaun isteri. Tanya bini, ada tak kau dapat duit? Itulah, hari tu ada dapat. Ingatkan duit saya belanja habis lah. Nampak tak? Jangan kecewa. Jangan kecewa. Adalah ujian Allah Ta'ala bagi kita tu. Hikmah di sebaliknya. Jangan lupa tengok pada laut, tengok kepada sungai. Jangan lupa ya. Maka yang kelima, bagaimanakah harus aku melalui kesusahan ini? Kita fikir, macam manalah kita nak hadap benda-benda ujian Allah ni? Macam mana kan? Kadang-kadang kita tengok kan ujian Allah ni, aduh, borek lepas satu. Tu sebab ada istilah kata sudah jatuh ditimpa tangga. Dah lah jatuh ditimpa tangga pula. Jatuh ke tangga tu jatuh kena dia pula. Runtuhlah rumah kena dia. Macam tu lah. Bertambah-tambah, bertimpa-timpa. Kan? Saya ada saudara saya seorang, sepupu saya. Sepupu saya, dia mengalami tragedi. Mula suami dia meninggal. Suaminya meninggal, naik motosikal, tak macam mana, terlanggar lembu. Terlanggar lembu dalam gelap, tak perasan, terlanggar sebab bawa motor agak laju sikit lah. Terlanggar, akhirnya mati, meninggal dunia serta-merta tempat kejadian. Belum sempat lagi dia nak menghadapi kesedihan suami dia meninggal, 3 hari selepas itu anaknya yang tingkatan 4 meninggal dunia juga kemalangan motosikal. Kisah benar saya cakap, sepupu saya. Dan hari ni saya jumpa dia, dia masih ada lagi anak dalam 3 orang lagi yang dia bela dengan penuh kasih sayang, masih lagi mampu memancarkan senyuman untuk anak-anak dia selepas beberapa tahun. Bayangkan kalau kita, belum tentu lagi kita dapat menghadapi ujian seperti itu. Belum tentu. Lepas suami 3 hari tu, bukannya 3 tahun, bukan 3 minggu pun, 3 hari selepas itu anaknya juga meninggal dunia, tingkatan 4. Dan yang anak yang meninggal tingkatan 4 ni budak yang sangat baik, sangat rajin kat masjid, tolong program masjid, tolong basuh pinggan, tolong hidangkan makanan. Budak yang memang rajin ke masjid. Ya Allah, sedih kalau fikir-fikir kan. Tu sebab kita, kalau kita rasa kita susah, tu sebabnya dalam hadis Nabi sebut, banyakkanlah melihat kepada yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita tengok orang yang senang memang susah hati. Tengok orang yang lagi susah daripada kita. Aduh, aku minum air kosong aja. Orang tu air paip yang tak masak lagi, tu je minum. Dia tak mampu nak beli, tak mampu nak masak pun. Kita minum air kosong, dia dah berapa hari tak minum. Macam tu fikir. Kita kereta kecil, orang tu tak ada kereta, menapak pergi ke Pekan Batu Aja Perak. Punya jauh. Bayangkan. Kita naik basikal, dia jalan kaki. Fikir macam tu.
Suami aku ni buruk, tak handsome langsung, tapi dia ada kat rumah, dia selalu tolong kita kerja rumah. Orang tu laki dia handsome, satu sen pun tak boleh pakai. Contoh. Bukan cakap orang handsome tu tak boleh pakai, tapi contoh bandingkan. Syukur dengan apa kita ada. Anak aku seorang, tak bila lah nak beranak lagi. Syukur ada anak, orang tu anak tak ada lagi sampai sekarang. Orang yang belum ada anak, syukur sebab ada orang tu ada anak tapi tak boleh jaga. Syukur. Orang tu mak bapak dah tak ada, maka kita syukur ada mak bapak. Orang tu, aku ni bila nak kahwin, umur dah banyak pula tu, syukur sebab Allah Ta'ala bagi peluang kat kita, mungkin supaya menumpu perhatian kepada kedua ibu bapa kita. Mungkin macam tu. Sentiasa ada rahsia di sebalik apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Jangan kita susah hati. Dan bila kita fikir macam mana aku harus menghadapi kesusahan ini, dalam Quran ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat, dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maknanya kita terus ingat ke Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah dalam salat kita. Lepas salat doa, minta banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan dan permintaan kita. Kemudian apa lagi ujian? Kita pun tanya, kepada siapalah aku nak berharap? Bukan pada manusia. Hei, mujurlah ketua kampung tolong kita, kalau tidak mati weh. Salah ayat tu. Orang tua ni yang jadi ketua kampung ni mungkin jadi pemudah cara saja pada kita, tetapi penyebab asas dia adalah izin Allah. Segala apa pun, kena percaya. Quran menjawab, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, hanya kepadanya aku bertawakal. Surah At-Taubah ayat 129. Cukuplah Allah bagiku. Pernah tak kita letakkan Allah lah segala-galanya? Kadang-kadang tu sampai cakap tu, weh, baik kita jumpa YB ni weh, tak ada orang lain dah boleh kita, yang boleh tolong kita tu lah sesatu, kalau tidak mati weh. Mengucap balik. Kadang-kadang bercakap tak sadar, sedangkan kita ada Allah. Dunia ni sementara. Dunia ni sementara. Dan dalam sementara tu, kita mintalah bantuan Allah Ta'ala banyak-banyak. Malam tadi, berapa ramai orang tidur tak sampai minta pun nak hidup lagi pagi ni. Tapi tetap hidup sebab Allah Ta'ala sayangkan kita. Tak ada siapa pun bangun pagi tadi rasa frust. Aduh, hidup lagi ha. Kenapalah hidup? Tak ada. Semua dengan gembiranya hidup. Oi, dah malam ni rupanya Samsul Debat datang. Oh, tapi tengok Samsul Debat. Tadi Samsul Debat lalu tadi macam-macam umpet keluar. Tingginya tak habis-habis. Dah memang set model memang macam tu. Model menyacak kapak. Memang adik-beradik saya tinggi-tinggi, nak buat macam mana kan? Macam OKU dia layan aku. Tingginya kata kan? Dalam TV nampak gemuk, aku ajar. Tapi tak apa, saya maafkan. Nak buat macam mana semua tempat cakap macam tu kan? Tak ada tempat lain dah kita bergantung harap melainkan kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang memakbulkan segala doa dan permintaan. Ingat, jangan berhenti meminta kepada Allah, kerana Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita setiap hari sampai bila-bila. Allah Ta'ala memang bagi. Itu sebab minta, rugi kalau kita tak minta. Minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak, sebab Allah Ta'ala tak pernah berhenti memberi kepada kita. Ni yang tengah duduk ni, apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita? Nikmat boleh duduk ni. Ada orang duduk sakit, dia kena berdiri je. Ada orang duduk tak boleh lama, berdiri tak boleh lama, kena baring. Baring pun tak boleh lama, pusing kanan lama pun sakit, pusing kiri lama pun sakit. Maka ni nikmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sumbatkan lubang hidung kita sebelah, sebabkan selemo. Bukan selemo, itu lagi 9. Selsema. Kan? Lubang hidung tu semua sebelah, dia penyumut nak menampar orang yang gitu. Tidur pun tension. Dah macam bunyi bab 1 dah. Babi lah kau payah faham kan?
Yalah pusing sini tersumbat, pusing sini tersumbat, dah mula marah. Nak marah siapa? Allah Ta'ala uji. Sebelah hidung tersumbat pun kita tak sabar. Kan? Allah Ta'ala uji kaki kita bengkak sebelah sebab terpelecok tadi jalan, terpijak lubang, tak perasan kat kawasan tanah ni ada belekuk-lekuk, terpijak, terpelecok, bengkak seminggu. Kita pun sapulah dengan minyak panas, minyak masak. Memanglah tak elok minyak masak sapu. Kan? Tapi tak apalah, bila kita sapu, haduh, terasa nikmat kaki tu macam mana. Ni kalau elok kaki aku ni memang laju jalan ni. Nampak tak? Nikmat Allah Ta'ala bagi ke kita. Kan? Ha.